Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Azwan. Dia ada share komen kat dalam video aku. Assalamualaikum tuan. Boleh tuan buat satu video untuk tunjuk ajar tentang strata rumah apartmen? Terima kasih tuan. Okey, saya yang patut mengucapkan terima kasih kepada Tuan Azwan kerana sudi nak tonton video saya dan sudi nak komen dekat dalam video saya ni. Okey, saya akan cuba buat sharing secara general ataupun secara asas, sebabnya apartmen, kondo, as long as strata, konsep dia memang sama. Cuma bezanya pada nama bangunan ataupun jenis bangunan tu je. Okey, kalau kita bercerita tentang strata ni, kita kena tahu kat mana rujukan dia. Pada permulaannya dulu-dulu, kalau nak rujuk strata ni daripada NLC, National Land Code ataupun Kanun Tanah Negara. Kemudian kita ada Strata Title Act yang diwujudkan pada tahun 1985, dan yang terbaru adalah Strata Management Act, iaitu untuk menceritakan tentang pengurusan strata secara khusus. Strata Management Act ni ditubuhkan pada 2013. Okey, kalau dulu strata title diperkenalkan melalui NLC ataupun National Land Code ataupun Kanun Tanah Negara sebagai subsidiary title. Kemudian baru wujud Strata Title Act pada tahun 1985. Strata Title Act ni fungsi dia untuk menambah baik ataupun memperkemaskan lagi peraturan dan undang-undang berkaitan dengan strata, yang mana mungkin pada sebelum ni dekat NLC tak cukup ataupun tak lengkap, dan fungsi dia antaranya adalah untuk seragamkan undang-undang berkaitan dengan strata. Terusnya, Strata Management Act diperkenalkan pada 2013 khusus untuk maintenance dengan manajemen bangunan strata ni. Strata Management Act ni ditadbir ataupun dikawal ataupun dijaga oleh Commissioner of Building, yang mana Commissioner of Building ni berada di setiap PBT di setiap daerah. Okey, apa tu strata? Kalau korang nak faham, dekat Malaysia ni kita ada Master Title, Individual Title dan juga Strata Title. Title ni dokumen hak milik lah. Biasanya orang kita panggil title ni grant. So, ada tiga jenis, iaitu Master, Individual dengan Strata. Master ni kalau korang nak faham, korang bayangkan satu lot yang telah dibeli oleh pemaju. Kemudian pemaju dia nak buat rumah, sama ada dia nak buat rumah landed ataupun rumah high rise lah. Jadi daripada sekeping tanah tu dia pecah-pecahkan untuk dia buat rumah. Bila rumah tu dah siap, setiap rumah tu kenalah diberikan title yang berasingan. Maksudnya takkanlah korang nak berkongsi satu grant, besok lusa nak jual, nak pindah milik, semua tu susah. Jadi daripada tanah sekeping tu, master title, satu tanah tu satu grant, dipecah-pecahkan untuk setiap pemilik rumah yang baru tu. Tapi bagi strata title pula, konsep dia lebih kurang juga dengan individual title. Cumanya strata title ni adalah hartanah yang jenis berkongsi common area. Contohnya kita ada gated garden, ada security, ada swimming pool, ada dewan serbaguna yang digunakan khas untuk penduduk tu saja. Dan mereka yang memiliki ataupun membeli hartanah jenis strata ni, mereka hanya memiliki unit ataupun kita panggil parcel. Mereka tidak memiliki tanah tu. Berbeza dengan individual title, mereka membeli rumah bersama tanah. Okey, bila nak menguruskan hartanah strata ni, kita kena ada satu badan yang menguruskan. Sebabnya kalau contoh individual, dia beli rumah tu, dia pandai-pandailah dia nak uruskan rumah tu macam mana. Dia nak renovate ke, dia nak tambah itu ke, nak tambah ini ke, dia nak cat warna apa, itu semua terpulang pada owner individual title tu. Tapi bila strata, satu-satu owner dia tak boleh buat keputusan suka-suka. Contohnya, dia nak pakai swimming pool tu untuk birthday party dia, orang lain tak boleh pakai waktu dia nak buat birthday party. So tak boleh lah. Jadi siapa yang nak menguruskan, siapa yang nak jadi orang kata referee lah. Kalau tak suka-suka hati dia akan block kawasan swimming pool tu. Okey, kerabat dia semua datang mandi suka-suka hati, orang lain tak boleh nak mandi. Kalau contohnya lift, dia ada 2-3 lift, dia letak signboard siap-siap, ini lift untuk kegunaan dia saja, orang lain tak boleh pakai. So siapa yang nak kontrol kalau tak ada badan yang menguruskan? Jadi sebab tu untuk hartanah jenis strata ni kena ada satu badan yang menguruskan hartanah tersebut, sebab kita berkongsi common area ataupun kita berkongsi common property. Okey, pada permulaan untuk hartanah strata ni, dalam tempoh 12 bulan daripada serah kunci kepada pembeli, pihak pemaju yang akan menguruskan hartanah strata tu. Contohnya untuk selenggara swimming pool, untuk selenggara bangunan, untuk pantau dan memastikan keadaan bangunan tu dalam keadaan baik, pemaju yang akan jadi
pihak pengurusnya. Kemudian dalam tempoh 12 bulan tu, apabila dah ada penduduk, dah ramai orang yang membeli rumah di situ, pemaju boleh pindahkan daripada pemaju kepada JMB ataupun Joint Management Body, yang mana Joint Management Body ni masih ada lagi pemaju di dalam JMB tu. Kita boleh kata kerjasama antara pemaju dengan penduduk. Dia secara berperingkat daripada pemaju nak pindah kepada penduduk untuk menguruskan bangunan tu sendiri. Pemaju tak bolehlah nak selama-lamanya menguruskan bangunan tu. Bila dia dah siap, dia akan fokus pula kepada bangunan-bangunan lain ataupun projek-projek lain yang dia nak buat. Jadi dalam JMB ni, ini fasa interim lah, kita panggil fasa pertengahan, yang mana pemaju dan penduduk bekerjasama untuk menguruskan hartanah serata. Bagusnya dekat sini, kalau penduduk tu tidak begitu memahami tentang pengurusan serata dan mereka tidak mahir untuk menguruskan hartanah serata ni, pemaju boleh membantu penduduk yang menjadi Joint Management Body ni untuk tunjuk ajar macam mana nak menguruskan. Sebab tu korang kalau beli hartanah jenis strata, korang digalakkan sangat-sangat untuk menyertai ataupun volunteer untuk jadi ahli dalam JMB. Belajar dengan developer macam mana cara nak menguruskan hartanah strata ini. Dan bila sekurang-kurangnya 25% daripada keseluruhan penduduk tu dah pindah milik, dah ada strata title, dalam geran tu dah ada nama dia, bukan lagi nama pemaju, JMB boleh di-convert ataupun ditukarkan kepada MC ataupun Management Corporation. Management Corporation ni lah yang diurus 100% oleh penduduk. Developer dah tak terlibat lagi lah. Ahli untuk JMB ataupun MC ni sekurang-kurangnya 3 orang dan maksimum adalah 14 orang. Mereka ni yang akan duduk menjadi ahli dan berbincang untuk menguruskan hartanah strata tersebut. Korang boleh bayangkan macam dalam parlimen lah. Kalau parlimen kita ada 222 ahli parlimen, untuk JMB ataupun MC kita ada 3 hingga 14 ahli. Mereka ni akan duduk dalam tu berbincang lah macam mana nak menguruskan, berapa maintenance fee yang nak ditetapkan, berapa sinking fund yang nak ditetapkan, duit ni untuk disalurkan ke mana, digunakan untuk apa. Semua ni akan diuruskan oleh JMB ataupun MC tu sendiri. Okey, antara tanggungjawab sebagai JMB ataupun MC, mereka perlu selenggara bangunan strata tersebut. Kalau tak ada JMB ataupun MC, siapa yang nak uruskan kawasan-kawasan common area, common property ni? Kita cerita simple lah. Kalau ada sampah dekat common area, siapa yang nak menguruskan, nak membersihkan, nak memantau, nak memastikan kawasan tu elok? Kalau kita tak ada pihak pengurus, siapa yang ada masa untuk pergi kawasan common area, nak bersihkan, nak pantau, nak pastikan keadaan semua dalam keadaan baik? Selain daripada tu, macam aku mention tadi, JMB ataupun MC ni mereka akan menentukan lah berapa kadar maintenance fee dan juga sinking fund yang perlu dikenakan. Kalau korang membeli hartanah jenis strata ni, korang kena faham bukan sahaja monthly installment pinjaman yang korang kena bayar bulan-bulan dekat bank, tapi korang kena bayar juga maintenance fee dengan sinking fund. Duit-duit maintenance fee dan sinking fund ni lah yang digunakan untuk menguruskan bangunan. Seterusnya, JMB ataupun MC ni mereka perlu menggunakan duit tersebut untuk mendapatkan perlindungan daripada sama ada insurans ataupun takaful untuk bangunan strata tersebut. Dan antara tanggungjawab JMB ataupun MC ni, mereka kena mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan. Kalau korang nak faham PBT ni apa, korang mesti pernah dengar sama ada Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya, Majlis Daerah ataupun Dewan Bandaraya. Mereka ini adalah PBT di tempat korang. Dan selain daripada mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang daripada PBT, JMB dan MC perlu menentukan dan membuat undang-undang kecil ataupun kita panggil bylaw untuk bangunan strata tu. Contohnya, PBT dia tidak menentukan waktu penggunaan kolam renang bangunan strata kita daripada pukul berapa hingga pukul berapa. JMB ataupun MC yang boleh menentukan swimming pool di kediaman kita tu boleh digunakan daripada pukul berapa hingga pukul berapa. Selain daripada kolam renang, contohnya kontraktor nak masuk untuk buat kerja-kerja renovation, JMB dengan MC boleh tentukanlah hari apa yang boleh mereka datang untuk masuk buat kerja daripada pukul berapa hingga pukul berapa. Itu antara undang-undang kecil yang boleh ditetapkan oleh JMB dengan MC. That's why penting korang kena join sebagai JMB ataupun MC. Sebab kalau tak, nanti keluarlah undang-undang yang pelik-pelik. Korang pun nanti rasa stres duduk dekat rumah yang korang beli, tapi undang-undang macam duduk kat asrama, kan? Yang paling penting, bila korang membeli hartanah jenis strata, korang kena bayar maintenance fee dengan sinking fund. Maintenance fee dengan sinking fund ni memang wajib
tak boleh nak cakap, okey, saya nak beli rumah ni tapi saya tak nak bayar maintenance fee dengan sinking fund. Boleh tak? Memang tak boleh. Apa yang berlaku kalau kita gagal untuk membayar maintenance fee dan sinking fund? Harta-harta di dalam rumah kita ni boleh diarahkan untuk dilelong jika kita gagal membayar maintenance fee dan sinking fund. Duit daripada hasil lelong tu akan digunakan untuk membayar tunggakan-tunggakan maintenance fee dan sinking fund kita. So korang decide lah betul-betul. Kalau korang nak membeli hartanah strata, pastikan korang tahu berapa bayaran maintenance fee dengan sinking fund dia, dan pastikan korang mampu untuk tanggung monthly installment, bayaran bulanan pinjaman kepada bank, dan juga maintenance fee dan sinking fund ni. Lepas tu bila dah membeli, janganlah buat tak tahu bila ada AGM ataupun EGM yang diadakan. Korang kena sertai, sebab dalam AGM dan EGM itulah maintenance fee dan sinking fund ni ditentukan sama ada diubah, dikurangkan ataupun nak di-maintain harga yang sama. So kalau korang tak hadir, mereka di dalam AGM tu setuju untuk menaikkan kadar maintenance fee dan sinking fund. Tahu-tahu bulan depan korang tengok bil untuk maintenance fee dan sinking fund ni dah naik. Korang dah tak boleh nak argue dah, sebab waktu kita nak argue adalah di dalam AGM. Tapi kalau kita tak hadir, kita memang tak dapat nak argue. Antara hartanah-hartanah jenis strata ni, kalau dekat Malaysia kita ada pangsapuri, apartmen, kondominium, townhouse, landed pun ada juga tau. Jangan terkejut. Bukan semua landed individual title. Ada juga landed yang strata. Biasanya ramai orang faham rumah yang high rise, rumah yang bertingkat ni mesti strata. Itu betul. Tapi landed pun ada juga strata. That's why korang kena pastikan lah, bila nak membeli rumah, korang kena tanya betul-betul sama ada adakah hartanah ini hartanah jenis strata ataupun individual title. Minta mereka kemukakan dokumen untuk korang rujuk. Kalau hartanah tu jenis strata title, korang kena tanya berapa pula maintenance fee dan sinking fund yang perlu dibayar setiap bulan. Rasanya itu saja yang aku boleh share berkenaan dengan strata. Ataupun kalau ada soalan-soalan yang detail, boleh tanya lagi dekat komen. InsyaAllah aku akan buat video untuk menjawab. Tapi aku jawab sekadar apa yang aku tahulah. Mana yang aku tak tahu tu, kalau ada rezeki, aku mungkin akan jemputlah sahabat-sahabat peguam ataupun sahabat-sahabat banker untuk bantu menjawab soalan-soalan korang ni. So terima kasih kerana menonton sekali lagi. Assalamualaikum.